إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul di show kita untuk kita sambung perkongsian kita daripada ilmu ataupun subjek fiqh al-at'imah wal ashribah, the science of food and drinks, ilmu tentang pemakanan dan peminuman kita, yang mana satukah yang halal dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kita telah berkongsi banyak perkara. Last kuliah hari itu ialah makanan-makanan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara spesifik. Mula-mula dulu kita bincang tentang sebab-sebab umum kenapa suatu makanan atau minuman itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada larangan-larangan yang spesifik yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Dan tidak banyak. Ya, dalam Quran, antaranya dalam surah Al-Ma'idah yang kita dah baca sebahagian besarlah daripadanya. Itulah ayat yang ketiga, di mana kata Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Sampai situ. Wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusuk. Ya. Jadi berapa tu? Al-maitah, ad-dam, lahmul khinzir, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusuk. 10 lah. Memang makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran 10. Ya. In spesifik, secara khusus. Ya. Pertama ialah bangkai. Panjang lebar saya telah huraikan dulu. Jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, dan yang dikecualikan daripada bangkai. Maksudnya bangkai juga tapi dikecualikan. Mungkin kita tak boleh gunakan tapi kita mungkin kita tak boleh makan tapi kita boleh gunakan. Macam kulit haiwan kan, yang halal dimakan bila mati tidak disembelih, kita boleh guna dalam konteks-konteks macam itulah. Kerana bangkai secara amnya adalah najis, dan kaedah am najis tidak boleh dimakan. Ya. Tapi dalam semua keadaan dia boleh digunakan setelah kita melakukan proses-proses tertentu. Kulit kambing najis kerana dia bangkai, tapi bila kita samuk, okey, boleh digunakan. Makan tak boleh. Di sisi majoriti, segelintir kata boleh makan. Antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fatwa dia yang baru, kulit-kulit haiwan yang halal dimakan setelah disamuk bukan hanya boleh digunakan, boleh dimakan juga. Oh, terama. Ya. Tapi ulama-ulama Syafi'i tak pakai hak tu lah. Pendapat itu tidak diangkat, walaupun fatwa Imam Syafi'i yang terbaru. Dalam hal ini kita pakai fatwa dia yang lama lah. Ya. Imam Syafi'i ada dua fatwa atau dua pendapat dia. Satu pendapat lama, satu pendapat baru. Banyak daripada pendapat beliau kita ikut hak baru lah. Cuma beberapa belas perkara kita ikut hak lama. Ya. Ataupun adalah perkara-perkara tertentu yang kita ikut hak lama, tetap ikut hak baru. Kenapa? Kerana dalilnya yang lebih sahih, yang lebih kuat, hingga diangkat oleh ulama-ulama terkemudian sebagai yang paling standard, yang paling muktamad. Ya. Baik. Dan bukan dalam hal ni saja, dalam hal yang lain pun sama juga. Ibadat ada kita ikut hak lama. Ya. Hak baru Imam Syafi'i kata lagu lain, kita tak ikut. Contoh azan subuh, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Betul tak? Kau tak sebut azan? Sebut lah kan? Fatwa baru Imam Syafi'i tak sunat sebut. Fatwa lama dia kata sunat. Kita sebut ke tidak?
most of all memang negara-negara Islam, of course lah yang beramal dengan mazhab Syafi'i, dia baca lafaz itu. Sedangkan itu difatwakan tidak sunnah. Hak letters, hak lama dia kata sunnah. Pasal apa kita ambil hak tu? Kerana hak tu lebih sahih. Ya. Syafi'i kata idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Kalau sahih suatu hadis dia adalah mazhabku. Jadi ulama tapis balik ambil tu. Tetap baca amin bila imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ramai-ramai apa cakap amin, betul tak? Imam Syafi'i fatwa baru dia kata tak sunnah amin beramai-ramai. Amin masing-masing. Maksudnya amin secara perlahan. Imam saja yang amin kuat. Amin. Orang lain semua perlahan. Ataupun imam boleh juga baca perlahan. Imam baca perlahan, baca kuat ke tak kisah. Janji makmum amin secara perlahan. Ya. Kedua-duanya perlahan. Nah, itu fatwa dia yang baru. Kerana amin tu doa. Doa mesti perlahan katanya. Ya. Jadi amin kita ikut yang lama. Kuat. Imam kuat, makmum kuat. Kalau fatwa baru, imam perlahan, makmum pun perlahan. Kalau imam nak kuat pun, makmum kena perlahan juga. Ya. Lagi, banyaklah kan. Adalah beberapa keadaan. Ini pun sama juga. Kita tak ambil yang baru, kerana kita masih menganggap ia najis. Kita ikut yang lama. Ya. Kemudian al-maitah. Ya. Kemudian adam, darah. Ini pun saya dah urai secara panjang lebar. Di mana darah ada najis di sisi majoriti. Walaupun segelintir tidak menganggapnya sebagai najis. Tapi makan tetap tak boleh makan. Ya. Qardawi, semua darah adalah suci, melainkan darah haid. Ya, darah haid confirm lah najis. Itu ijma', sepakat. Tapi darah-darah lain ulama tak sepakat. Dan mazhab Syafi'i, unfortunately, bab darah ni dia agak strict lah. Semua darah adalah najis. Cuma kalau ia sedikit dimaafkan. Itu saja. Ya. Ada ulama-ulama yang lain, dia membezakan antara darah yang banyak, darah yang sedikit. Dia membezakan antara darah haiwan yang halal dimakan, darah haiwan yang tidak halal dimakan. Mazhab Syafi'i darah ikan pun dia kata najis juga. Sedangkan sebahagian yang lain kata tidak najis. Ya. Dan dalam konteks hari ini itu yang diguna pakai, terutama bila melibatkan industri-industri yang besar. Kerana ikan dah tak basuh dah. Bertantan ikan nak basuh ke? Tak ada, dia proses dengan taik-taik dengan darah-darah. Dalam kita kat makan. Lepas tu makan najis lah. Ya. Hari ni punya hal lah. Ada sebahagian perkara kita kena tengoklah konteks masa kontemporer. Kalau tengoklah konteks lama, huru-hara lah. Ya. Ataupun kita kata yang standard mazhab Syafi'i. Ya. Kita banyak dah tak amal mazhab Syafi'i ni. Ya. Ibadah mungkinlah sebahagian besar masih kita mengamalkannya, tapi lain pada ibadah, saya boleh kata kita dah tak rujuk lagi atau kita banyak ambil daripada mazhab yang lain. Ya. Baik. Lepas tu lahmul khinzir. Ya. Najis dan tak boleh dimakan. Imam Syafi'i fatwa lama dia kata babi tidak najis. Ya. Maksudnya kalau kena najis dia hanya basuh macam basuh tai ayak, tai kambing macam tu je. Tapi fatwa yang baru dia kata kena sertu seumpama anjing. Kena samuk lah ya. Jadi itu yang diangkat ya. Walau bagaimanapun najis ke tak najis ke, dia tetap tak boleh dimakan. Kerana ini mansus, mentioned and spoken by Allah Subhanahu Wa Taala, hak tak boleh makan. Memang tak boleh makan. Dan wa ma uhilla li ghairillahi bihi, apa-apa disembelih tidak dengan nama Allah. Ya. Majoriti ulama kata bila kita sembelih, kita kena sebut nama Allah, bismillah. Kalau tak sebut nama Allah, tak sah sembelihan. Itu majoriti. Kerana Allah Taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Jangan kamu makan haiwan yang tidak disebut nama Allah kepadanya masa sembelih tu. Kerana itu adalah satu bentuk kefasikan. Atau majoriti kata kena baca bismillah. Mazhab Syafi'i tak payah baca bismillah. Sunat saja. Ya. Tapi depa sepakat menyebut nama selain Allah tidak boleh. Bahkan niat sembelih tu untuk selain Allah pun tidak boleh. Sembelih kerana apa ni? Kerana penyakit. Sembelih kerana apa ni? Nazar. Nazar tak apa.
tolak bala. Sembelih kan apa ni? Macam-macam lah kan. Nak kerja betul bomo pula tu. Dia suruh sembelih lah, ambil darah dia lah, apa gitu gini. Tak boleh tuan. Selain ia membawa kepada kesyirikan, man zabaha li ghairillah faqad asyrak, siapa sembelih untuk selain Allah, maka ia adalah kesyirikan. Ya. Dan ia sama sekali tidak boleh dimakan. Sembelih bukan untuk sembelih untuk selain Allah, dia tak boleh dimakan sama sekali, kerana hukumnya sama macam bangkai. Ya. Walaupun sembelih macam biasa, bismillah sembelih, putus orang, darah keluar, mati haiwan tu. Tapi kerana apa? Kerana tolak bala. Ya, tolak penyakit, macam-macam tolak lah kan. Ya, tolak hujan. Sembelih kambing tolak hujan. Mana tahu kan? Ini macam-macam. Ya, tak boleh. Ya. Sembelih hanya untuk perkara disyariatkan. Boleh ada untuk kita nak makan, boleh ada untuk kita buat majlis-majlis tertentu, akikah, korban atau apa-apalah, tapi tak boleh hak benda pelik-pelik macam tu. Ya. Kerana sembelih untuk selain Allah dia membawa kepada kesyirikan. Ya. Of course lah, kalau untuk benda-benda yang dipuja lagi tak boleh. Ya. Baik. Wal munkhaniqatu, tercekik. Baru-baru ni lembu, ialah dia jeruk kuat sangat sampai mungkin dah nak mati kot, ataupun dah mati. Ya tak? Bila sembelih tu darah langsung tak keluar. Kalau keluar pun meleleh macam tu kan. Dan lembu itu pun tidak meronta-ronta. Dah ramai ustaz-ustaz kita kata bangkai. Memang bangkai lah. Ya? Baik. Wal mauquzatu, yang terkena yang dihempuk dengan benda tumpul, mauquzah, ya. Lalu ayam kaki kita ketuk kepala dia, ketuk, mati ayam tu. Mana tahu kan? Ketuk dengan kayu mati. Tak boleh. Itu mauquzah. Dalam konteks yang lama juga, bila seseorang itu berburu, dia baling dengan lembing atau tombaknya. Ya, dulu memang ada satu alat disebut sebagai mi'rad. Mi'rad ni satu senjata, depan dia tajam, belakang dia tumpul. Ya, dia baling. Kalau kena hok tajam tu okey, melukakan, mati dia, keluar darah kan. Haiwan-haiwan yang liar tak payah sembelih. Ya, panah ke, lempar lembing ke apa kan, janji luka, mati. Tapi kalau kena bagian tumpul tidak boleh. Ya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sebut, fa in asabta bi'ardihi fala ta'kul. Ya. Dah di Bukhari, Nabi kata pada Adi bin Hatim, kalau kamu berburu kena hak tajam okey. Ya. Fa khazaqa fakul, mana luka dia, mati dia, makan. Tapi kalau kena hak tok tajam tu, maka Nabi kata jangan kamu makan. Ya, mauquzah hak jenis lagu tu lah. Wan natihah, mati kerana ditanduk, tak boleh juga. Walaupun keluar darah, tak boleh juga. Jadi bukan semua keluar darah ni boleh dimakan. Dan konteks-konteks dia menangkap oleh syarak. Haiwan yang kuat tanduk haiwan yang tidak kuat, mati haiwan tu, keluar darah sebab tanduk, tapi dianggap sebagai bangkai. Ya, itu disebut sebagai an-natihah. Ya. Dan yang ke-9, wa ma akala as-sab'u illa ma zakaitum, apa-apa dimakan oleh as-sab'u, haiwan buas, melainkan jika kamu sempat menyembelihnya. Kita pergi kambing tepi hutan, tiba-tiba kita mari tengok kambing kita kena gigit dengan rimau, contoh je. Ya tak ada hutan sini, rimau pun tak ada kot, tak tahulah kot. Ya. Mana tahu kan. Kalau kambing kita tu memang mati, bangkailah dia kerana dia digigit oleh haiwan buas seumpama itu. Tapi kalau dia masih hidup, kita dah sembelih dia, maka dia tidak bangkai dan boleh dimakan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ma akalas sab'u, apa-apa dimakan oleh haiwan buas. Haiwan buas ni boleh jadi rimau, boleh jadi singa, boleh jadi serigala, apa-apalah ya. Illa ma zakaitum, melainkan kamu sempat menyembelihnya. Ya. Kalau sempat sembelih tak apa, kerana dia masih hidup. Dengan syarat-syarat penyembelihan yang telah kita belajar dululah. Dia gigit-gigit kita punya kambing,
Memanglah kambing kita tu hidup lagi. Tapi sudah nyawa-nyawa ikan nak mati lolo tu. Bila kita sembelih, macam hak kena jeruk tu lah. Darah keluar meleleh. Dan dia tidak meronta-ronta kerana disembelih. Maksudnya, tidak ada hayatun mustaqirrah. Tidak ada nyawa yang kuat. Dan syarat kepada penyembelihan, saya dah hurai dulu, kita dah belajar. Haiwan tu mesti hayatun mustaqirrah. Masa kita sembelih tu, mesti ada nyawa yang kuat. Ya, dan dia mati kerana sembelihan kita, bukan mati kerana benda tu. Ya. Jadi boleh saja. Dan dalam konteks yang sama, orang yang dulu bila dia berburu, dia menggunakan anjing dalam keadaan anjing dia tidak terlatih. Kalau anjing dia tu bunuh haiwan tu, dia tidak boleh makan. Tapi kalau anjing dia tu bunuh, tak mati lagi, sempat dia sembelih, maka dia boleh makan. Juga dalam konteks yang sama. Kerana saya dah pernah sebut, orang dulu-dulu memang berburu, dan mereka berburu dengan macam-macam alat. Berburu dengan siham, anak panah, itu biasa. Ya. Sehingga Abi Sa'labah Al-Khushani kata pada Nabi, aku berburu dengan senapang pula, panah. Ya Rasulullah, ini asudu biqaisi. Ya Rasulullah, ini asidu biqausi. Wahai Nabi, aku berburu dengan panahku. Ya. Nabi pun kata, amma ma sitta biqausika fazakarta smallahi alaihi fakul. Nabi kata, boleh saja kamu berburu dengan panah, asalkan masa kamu panah tu kamu sebut nama Allah, bismillah, zum. Ya. Kena. Ya. Berburu dengan senjata tajam yang lain seperti pedang, ada pedang, lempar pedang, tak tahulah kan, tak ada kot. Tapi kalau lembing, tombak, panjang-panjang tu dia baling tu, kalau pendek dia tak pergi, kalau panjang dia zoom. Itu mi'rad dalam bahasa Arab. Sama juga Adi bin Hatim tanya Nabi, berburu dengan mi'rad. Nabi kata, Nabi kata, idza khazaqa fakul wa idza asabta bi ardihi la takul. Kalau dia kena luka, bunuh, mati, makan. Tapi kalau kena belah tak tajam tu, belah belakang tu, maka tak boleh makan. Sebab berbeza dengan panah. Panah ni, bila kita panah, dia pergi ikut depan. Ada panah-panah pergi ikut belakang. Ataupun tengah-tengah dia terbalik. Payahlah kan. Biasa panah dia akan Tapi kalau benda dilontarkan dengan tangan, dia tak sama dengan panah. Mi'rad, lembing, tombak atau seumpama itu. Bila lempar, kadang-kadang masa terbang tu, kena kot lain. Kena kot ulu dia. Kena kot belakang. Jadi syarat dia, biar kena mata. Kalau kena bahagian yang lain, maka tidak boleh. Ya? Jadi, alat berburu. Dan mereka juga berburu dengan anjing. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah yang sama selepas pada ni. Ya? Ni ayat keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Al-Maidah ni maksud makanan, hidangan makanan. Kenalah dengan surah ni, Allah Ta'ala awal-awal cerita tentang pemakanan. Ya. Belah-belah belakang tu cerita bab lain lah, tapi depan ni cerita bab pemakanan. Ya. Allah Ta'ala kata, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya, apa yang halal bagi mereka? Yang ini daripada makanan dan minuman juga. Allah Ta'ala kata, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, uhilla lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarih. Halal bagi kamu makanan yang baik-baik dan haiwan yang kamu ajar yang boleh membunuh. Mukallabina, anjing-anjing yang dilatih. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu ajar mereka dengan apa yang Allah Ta'ala ajar pada kamu. Fakulu mimma amsakna alaikum waskuru smallahi alaih. Makalah apa-apa yang mereka dapatkan untuk kamu, dan sebutlah nama Allah ke atasnya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Allah Ta'ala maha cepat hitungannya. Ya. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ni mukallabina. Ya. Al-jawarih mukallabina. Ya, anjing-anjing yang dilatih.
Dalam ni Allah Ta'ala sebut anjing dilatih. Ya. Jadi selain daripada mereka berburu dengan alat-alat tajam seumpamanya, itu mereka juga berburu dengan anjing. Ya. Cuma ada dua jenis anjing. Pertama, anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih. Idza arsalta kalbaka faskurusmallaha alaih. Bila kamu idza arsalta kalbaka, kata Nabi, faskurismallahi alaih. Bila kamu lepaskan anjing kamu, maka kamu sebutlah nama Allah. Ya. Cuma kalau dia anjing yang terlatih, dia bunuh haiwan tu, kita boleh makan. Idza arsalta kalbakal muallam fazakarta smallahi alaihi fakul. Nabi kata pada Abi Sa'labah Al-Khushani, Dasar Bukhari, kalau kamu lepaskan anjing kamu yang terlatih, dia bunuh haiwan tu, maka kamu makan. Dia bunuh macam mana suka hati dia lah. Dia gigit ke, dia patahkan leher ke, jadi haiwan tu mati, boleh makan. Ya. Wa idza arsalta kalbaka ghairal mu'allam, bila kamu lepaskan pula anjing-anjing kamu tidak terlatih, wa zakarta smallahi alaihi, bila kamu sebut nama Allah, fa adrakta zakatahu fakul. Boleh juga anjing tidak terlatih, tapi sebut nama Allah, kemudian kalau dia kalau dia bunuh mati, tak boleh makan. Dia bunuh tak mati dan kita sembelih, baru boleh makan. Itu beza dia. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks yang sama. Ya. Maksudnya kalau anjing yang terlatih, okey. Kalau anjing yang tidak terlatih, kita kena sembelih juga, kok mana pun. Ya. Itu beza dia. Itu beza dia. Ya. Tapi jaranglah orang berburu dengan anjing yang tidak terlatih. Kebiasaannya telah terlatih. Tapi pada peringkat awal, dia nak latih tu, dia mesti bunuh juga. Boleh, Nabi kata, dengan syarat sembelih. Jadi peringkat awal kita latih anjing tu, tak apalah kan, sembelih. Bila dia dah terror, bila dia dah expert, dia dah bunuh, kita boleh makan. Ya. Sebab kebiasaannya anjing-anjing yang tidak terlatih, dia tidak boleh membunuh. Dia tak sampai tak membunuh, tak pandai lagi. Tapi kalau dia bunuh, tak boleh makan, kerana dia belum terlatih. Ya, ada bezalah sikit dalam syarak, kerana ia dinaskan oleh Allah Ta'ala yang terlatih, adapun tidak terlatih dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Bahkan dalam fiqh, tuan-tuan, memang ada kitabus sayd waz zabaih, bab berburu lah, selain daripada bab penyembelihan. Kita belajar dulu sembelih, betul tak? Panjang kita belajar gitu, di mana sembelih ni ada 4 syarat. Pertama, orang yang menyembelih, ahliyatuz zabih, mesti orang yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? 2 syarat, muslim atau kitabi. Lupa dah? Kau tak ingat? Kena buat periksa ni. Muslim atau kitabi, ahli kitab. Sah. Ya. Adapun sembelihan orang-orang Majusi, sembah api, Wathani, sembah berhala, ataupun orang yang sembah selain Allah lah, selain ahli kitab juga, maka tidak boleh. Ya tak? Alat yang disembelih yang kedua, alatun salihah. Tadi ahliyatuz zabih, orang yang sembelih ni mesti orang yang dibenarkan syarak. Itulah orang muslim dan orang ahli kitab. Tak kisah lelaki, tak kisah wanita. Jarang orang perempuan sembelih. Sebenarnya perempuan juga harus, tak ada beza dengan lelaki dari sudut penyembelihan. Ya. Kau atas sunat lelaki sembelih, kau tak tahu lah, kau ada yang kata sunat. Ya. Tapi sah tetap sah. Dan saya dah baca pada tuan-tuan dulu hadis Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan Sahih Bukhari, di mana hamba dia yang perempuan, hamba wanita, jariah, sembelih kambing dia yang hampir mati. Ya. Jadi hadis tu hadis terkuat yang menyatakan bahawa perempuan boleh sahaja sembelih, sama macam laki-laki. Ya. Dan Ibnu Muzim menukilkan ajma'u ala halli zabihatil mar'ah. Sepakat para ulama, tak ada khilaf, perempuan sah bila dia menyembelih. Jadi sekali-sekala tuan-tuan sembelih kan, lepas ni bagi isteri pula sembelih. Ajarlah dia, kau tanya kita sakit, kita tak boleh nak sembelih, ayam banyak kan bela kan, ajar.
Hatta anak-anak kita yang belum balik pun tuan-tuan boleh ajar sembelih. Kerana sah penyembelihan kanak-kanak. Ajma'u ala hali zakatis sabi. Telah sepakat para ulama, tak ada khilaf. Sah sembelihan budak-budak, kata Ibnu Munzir. Ya. Dengan syarat dia mumayyiz. 3 years and above. Oh, tak menasabah suruh budak 2 tahun sembelih. 2 tahun tak sah. Melainkan kalau 2 tahun dia sudah mumayyiz. Tahu mumayyiz? Mumayyiz ni boleh berak sendiri, kecil sendiri, makan sendiri. Basuh baju kita basuh lah. Kadang sampai sekarang pun anak dah besar pun kita basuh lagi. Basuh baju tak termasuk. Tapi kalau makan, basuh berak, ya, pakai baju pun boleh pakai baju sendiri. Ya. Hatta bila dia ditanya, dia boleh jawab. Ya tak? Aiman lepas makan nak buat apa? Aiman nak tengok TV. Okey dah tu. Mana dia tahu? Okey, mumayyiz. Biasalah, biasanya. 3 years and above. 3 tahun dan ke atas. Boleh ajar dia. Bagi pendedahan pada dia. Ini dah tua bangka pun sembelih ayam pun takut lagi. Apa? Tak berani lagi. Minta tolong jiran sebelah. Tolong sembelih ayam boleh tak? Lah, awak kan lelaki. Dah balik pula tu. Dah tua dah tu. Sembelih lah sendiri. Lepas ni jangan duk suruh jiran sembelih lagi. Siap kau imam lagi. Mam, tolong sembelih ayam rumah saya malam ni. Hari ni. Tak payah. Belajar fiqh makan dan minum dah belajar bab sembelihan. Sembelih saja tuan. Tak susah pun. Oh, saya takut terputus kepala ustaz. Terputus kepala soh. Tapi janganlah sebagai putus kepala. Sembelih ni senang aja. Kadang tu sembelih sok-sok kuat sangat takut tak putus. Oh, was-was. Ayam ni senang sembelih tuan. Urat dia bukan kuat mana pun. Kan? Pegang leher dia picit sikit, zap. Sekali aja. Oh, tu syarat pisau tajam lah. Kalau pisau tak tajam susah juga kan. Ya. Ayam lah paling senang nak sembelih. Tapi kalau hak besar-besar, kena bagi hak expert lah. Kambing ke lembu ke. Ya. Saya pun belum pernah lagi kambing lembu tuan. Tak berani. Tapi kalau bukan tak berani, tak ada peluang. Kalau kambing saya sendiri, saya sembelih. Tapi so far duk sembelih tu kambing-kambing orang. So kita sembelih tak nak. Tak apalah bagi orang lain yang lebih expert, lebih pengalaman. Saya ada imam saya tu, Pak Long memang kaki sembelih. Ya, bagi dia lah kan. Dia ada kat situ. Tapi kalau kambing saya sendiri, saya sembelih tuan. Tapi kambing orang tak berani juga. Kalau tak jadi kan, kena ganti pula kambing orang. Dalam mahal kambing kan. Lembu lagi lah. Tak. Tapi tengok orang sembelih, nak juga sembelih rasa tu kan. Tapi tak apalah, next time lah ya. Itu pun sekali-sekala. Tapi kalau ayam selalu balik kampung, selalu sembelih ayam tuan. Saya boleh kata kalau balik kampung sembelih. Pasal kalau balik kan nak makan ayam kampung, nak makan itik serati. Orang Kelantan pula suka gulai serati. Saya balik je mak saya mesti gulai serati. Gulai ayam kampung. Ya. Nampak? Bukan susah kan? Ada teknik macam-macam lah. Tak tahulah. Tu petua orang tua je. Ya. Ya. Bapak saya kalau dia sembelih, ayam lah biasa kan. Itik ke. Dia sembelih kan. Dia biar dulu pisau lama itu. Pak dia angkat. Saya tanya dia, ni lama dah. Dulu-dulu masa kecil-kecil lagi dah kot. Sekolah menengah itu. Saya tanya, apa sah ayah sembelih? Pisah biar situ dia kata. Oh, nak bagi lembut daging sikit. Sekarang saya larang dia buat macam tu. Menyakitkan haiwan. Zap-zap dah. Duk biar situ dia kata. Dia kata nak bagi lembut daging. Nak itik kan keras. Tak pun, saya tengok keras juga makan pun. Rebuh berjam-jam juga bau lembut. Tak adanya. Petua-tua macam tu. Menyakitkan haiwan. Tak payahlah. Sembelih zap-zap dah. Habis. Ya. Dia sembelih tu kan. Dia stop kejap. Baru dia angkat. Dia kata melembutkan daging. Tak ada lah. Ya. Dah ada setengah tu petua hok pelik-pelik lagi. Belum nak sembelih tu kan pisau tu, ambil ni minyak ada kat hidung ni sapu. Dia kata melembutkan daging. Ya. Lepas tu pisau tu dia kata jangan basuh dulu macam tu. Tak ada kena-mena saya ingat. Petua kadang-kadang tak tahulah kan. Petua ni kalau merepek boleh di khurafat. Ya. Pasal unrelated kan. Tak ada kena-mena. Ya. Lepas tu tanya sembelih kena kepit. Tu semua nak bagi lembut daging dia tu. Tak juga. Kalau daging tu memang keras-keras juga. Ya.
Ada, saya ingat ada kat 10 petua orang dulu-dulu. Tuan-tuan boleh cek kat Google pun, petua sembelih orang dulu-dulu, dia akan keluar. Macam-macam lah kan. Tak tahulah kan. Okey, jadi alat yang boleh digunakan untuk sembelihan, itulah apa-apa yang tajam lah. Boleh daripada kayu, daripada besi, daripada kaca, hatta daripada batu. Itu yang kata hamba Ka'ab sembelih kambing dia tu, dia pakai batu. Pisau tak ada, dah kat bukit tuan. Dia bela anjing, dia bela kambing Ka'ab ni dekat kaki bukit. Mana ada pisau? Dia ambil batu, dia asah macam mana tak tahulah. Ya. Kemudian dia sembelih dengan batu itu. Jadi bos dia Ka'ab ni, tuan dia, boleh kau tak sembelih ni? Boleh kau tak boleh ni? Dah lah perempuan, dengan batu pula dia tanya Nabi. Apa jawab Nabi? Kul, makan. Jadi batu aja boleh. Tapi yang tak boleh ialah dengan tulang. Tulang dia asah-asah macam mana pun haram ya. Ataupun apa-apa yang berasal bertulang seperti gigi. Gigi pun tak boleh juga. Dia asah-asah macam mana pun. Sebab ia dinaskah oleh Nabi. Nabi tak benar dua. Azmun wasinnun. Tulang dan gigi. Ya. Pasal apa tak boleh tulang? Kerana orang Arab jahiliah memang mereka sembelih dengan tulang. Ya. Dan dikhawatiri sebahagian tulang juga adalah najis. Bangkai kan. Tulang yang tak disembelih bangkai. Jadi najis tak boleh lah. Gigi kenapa tak boleh? Kerana gigi ialah satu bentuk tulang. Sama saja. Gigi dengan tulang ni sama. Adik-beradik, anak-beranak. Kedua-dua dilarang oleh Nabi. Other than that, boleh saja. Boleh saja. Asalkan dia melukakan dah putus dia punya tu. Okey, dua kan. Yang ketiga, putuslah urat tu. Urat halkum, urat mari, pernafasan, makanan, dan dua urat besar di sekelilingnya. Ya. Dua urat ada di sekeliling dia itulah. Mana putus. Biasa kita potong, putuslah. Ya. Baik. Dan yang keempat ialah membaca bismillah. Kita mazhab Syafi'i 3 cukup. Yang keempat tu membaca bismillah tu tak wajib lah ya, tapi majoriti mewajibkan. Lain pada tu syarat haiwan tu lah, di mana haiwan tu mesti haiwan yang halal dimakan dan dia hidup dengan hidup yang kuat, hayah mustaqirah ketika kita sembelih dia. That's it. Itu syarat-syarat penyembelihan yang kita dah kongsi dulu. Syarat-syarat berburu lebih kurang sama juga. Pertama, haliyatuz zabih. Nak panah, nak lepas anjing, dia mesti muslim atau ahli kitab. Penganut agama lain tidak boleh. Budak-budak boleh, wanita boleh, sama saja macam penyembelihan. Syarat berburu dengan syarat penyembelihan dia mirip. Aliyatuz zabih, ya. Aliyatus said. Kalau menyembelih, orang yang menyembelih. Kalau berburu, orang yang berburu. Dia mesti muslim atau ahli kitab, ya. Kemudian alat yang dibenarkan sama juga. Kalau menyembelih, alat dibenarkan. Kalau berburu, alat dibenarkan untuk berburu. Berburu dengan senjata tajam atau berburu dengan anjing. Sama ada anjing terlatih atau tidak terlatih. Cuma beza kalau terlatih dia bunuh, kita boleh makan. Kalau tidak terlatih, kita tak boleh makan. Melainkan kalau kita sempat sembelih. Samalah lah konteks ayat tadi ya. Apa tadi? Ama akalas sabu ila ma zakaitum, ya. Yang ketiga, putus 3 urat. Berburu tak perlu. Ya. Yang keempat, baca bismillah. Sama. Dalam konteks ni sama. Cuma beza dalam sembelihan, ulama khilaf. Majoriti kata wajib bismillah, segelintir kata tak wajib. Standard mazhab Syafi'i tak wajib bismillah, sunat saja. Tapi biasa sembelih baca kan. Kau tak baca? Bacalah, yang tak baca kan. Ya. Tapi berburu, sepakat ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i, masa kita bismillah. Masa kita lepas anjing, bismillah. Dia tak sama dengan sembelih tu. Ya. Dan yang keempat ialah dipanggil al-qasdu fil irsal. Makna anjing kita tu mesti kita lepas dia tu bukan sekadar bismillah, tapi hendaklah kita meniatkan untuk melepaskannya. Makna anjing kita tu kalau tengah-tengah jalan dengan kita, tiba-tiba dia nampak anak usa, dia kejar sendiri, tak boleh. Kenapa? Kerana bila dia kejar sendiri, afwalah kita tidak membaca bismillah padanya. Yang kedua, kita tidak ada qasad, tak ada niat untuk lepaskan dia, tak boleh. Ya, majoriti ulama kata mesti ada
Al-qasdu fil irsal. Maksudnya kita niat lepaskan dia. Memang kita yang lepaskan. Dia tak pergi sendiri. Sebab tu anjing kita, bila kita lepaskan, tiba-tiba kita tengok, ada anjing lain sekali dengan dia. Tak boleh. Ya? Kenapa? Kerana Nabi kata, samaita ala kalbika walam tusammi ala kalbin akhar. Yang kamu lepas tu anjing kamu, dan yang kamu baca bismillah pada anjing kamu. Kamu tak baca bismillah pada anjing yang lain. Ya? Yalah, bila kita lepas anjing, dia kejar. Kita tak tengok, gigi tengok, mati dah haiwan kita. Tengok anjing lain ada. Mana awak tahu anjing awak ke anjing tak ada gigi? Tak tahu. Tak boleh. Ya? Sama juga kalau kita berburu, jatuh ke dalam air. Sama juga. Nabi kata kamu tidak tahu sama ada yang membunuhnya adalah anjing kamu ataupun air itu. Ya? Orang ini sembelih ayam, lempar dalam air. Lempar dalam air. Dia berkata tak apa, sebab bila kita sembelih tu, dia dah putus. Ya tak? Kalau dia mati tu kerana sembelihan, bukan kerana air. Wallahu ta'ala alam lah, saya tak tahulah. Ya. Haiwan yang kita dah potong leher dia, bila kita lempar air, agak-agak air masuk tak dalam paru-paru dia. Kena buat ujian saintifik. Kalau air masih boleh lagi masuk ke dalam paru-paru dalam keadaan dia sudah dipotong, maka kemungkinan dia mati kerana air itu. Tapi kalau kita buat kajian, bila telah terputus halkumnya, saluran pernafasannya, air sudah tidak boleh masuk lagi, maka tidak mengapa. As far as tak ada kajian tu, kita tak berani nak kata. Takut-takut orang bunuh tu air. Takut-takut. Ya. Tapi kita buat kerja semua nak cepat. Betul tak? Takkan nak nunggu tempat lain, lepas tu nak buh dalam air pula. Satu kerja. Apa susah? Sembelih. Stop kejap, buh air. Apa tu? Boleh aja kalau kita nak, boleh aja. Kan? Macam orang kata hari ni lah, ustaz hari ni kan, famous lah. Orang kata apa? Beli duit Syria hak tanda tangan Aisyah tu. Betul. RM1 tanda tangan Aisyah orang beli sampai RM2,000, sampai RM3,000. Makin mahal lagi loan. Betul tak? Tuan-tuan tak simpan duit lama ke? Kalau simpan tengoklah. Kok ada tanda tangan Aisyah. RM1 orang beli sekarang paling murah RM1,000 lebih, RM2,000. Tak tengok Facebook. Banyak toke-toke Cina lah kebiasaannya beli duit-duit lama ni. Ya? Ataupun duit-duit yang ada kriteria hak tertentu, special. Lah ni hak topnya tanda tangan Aisyah tu lah. RM1 dia beli ribu-ribu tuan. RM1,000, RM2,000. Kalau ada sekeping, kalau 2 keping, kalau 1 RM2,000 dia jadi RM4,000. Kaya tuan. Saya dulu menyesal juga tak simpan duit lama-lama. Ya tak? Tak tahu. Tak tahu dalam Facebook banyak iklan. Tak main Facebook ni. Kena main juga Facebook. Perkembangan semasa. Ya? Tak nak Facebook ustaz, Facebook melalaikan. Tak juga. Perkembangan semasa kita kena ikut. Teknologi terkini yang melalaikan tu kadang bukan benda tu. Kita tu sendiri. Kalau kita, iyalah kan. Jangan nak mengadap aja benda tu. Ya? Tapi supaya kita tahu. Okey, beli duit lama, kita bagi dia RM1 RM. Dia bayar kepada kita RM2,000 RM. Boleh tak? Dia ada parameter dia tahu. Tuan-tuan kena ingat, apa-apa urusan melibatkan wang, dalam syarak ada undang-undang dia. Dalam muamalat. Bukan boleh buat main aja. Kalau duit yang kita beri tu, RM1 tu, sudah tidak diperakukan lagi. Tahun 80-an, 70-an, ataupun mungkin awal 90-an, yang memang sudah tidak boleh digunakan lagi lah. Ya. Kita dah tak guna. Of course, Bank Negara pun dah tak sah kan, diperakukan lagi. Okey je, boleh. Sebab dia sudah bertukar daripada duit kepada barang lama. Barang lama macam jam lama, macam pen lama, macam meja lama. Meja baru pun boleh jual. Mana dia sudah bertukar statusnya kepada barangan, komoditi, maka kita boleh. Berapa ribu nak jual, ambil saja. RM lama yang tidak sah lagi, diperakukan dan tidak digunakan lagi. Ditukar dengan RM baru, RM2,000. Okey. Tapi kalau duit ni, hak seria ni, bukan lama mana pun. Kalau lama pun,
mungkin tahun 2000 ke atas, masih sah diperlakukan. Duit seria-seria Hak Aisyah tu, sebahagiannya lah yang kita tengok, masih sah diperlakukan. RM RM1 ditukar dengan 1000 atau 2000 ringgit, sama-sama RM, riba. Tak boleh, berdosa besar. Ya. Asal-asal riba ni tuan-tuan dalam hutang. Kita pinjam RM1, kita tak boleh ambil lebih daripada RM1. Manakala kalau orang tu memang volunteer nak sedekah kita, boleh. Tapi kalau syarat awal-awal, saya bagi pinjam RM1, saya nak RM2, tak boleh. Asal riba ni dalam hutang. Pertukaran duit dengan duit. Dia bagi kita duit, kita pun bagi dia duit. Macam pertukaran lah maksudnya. Allah Ta'ala larang lebihan dalam hutang. Duit ni. Dalam konteks dulu, dinar dan dirham. Dengan sebab Allah Ta'ala larang hutang, tak boleh berlebih, melarat sampai jual beli. Bila melibatkan duit, tak boleh lebih juga. Ada orang fikir logik. Apa masalahnya? Nak tukar duit sama duit, riba-riba. Kok mana riba-riba? Lah, riba-riba ni bukan hanya dalam hutang. Tapi segala perkara yang ada hubung kait ataupun related lah kita kata. Asas-asas hutang ni dalam, asas-asas riba dalam hutang. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala jaga, kau jual beli kalau melibatkan duit tak boleh. Ada lebihan macam tu. Jika ia melibatkan item yang sama dah. Kalau item tak sama, tak apa. Ya. Nampak? RM dengan dolar, tak apa. Jadi macam mana nak buat? Kalau kita riba hutang, kita rasa tertindas. Betul tak? Tapi kalau riba pertukaran duit macam tu, kita tak tertindas. Benda haram ni tak nanti tertindas, tak tertindas. Undang-undang Allah kena ikut. Memang Nabi buat. Al-Quran tak ada lah, tapi dalam hadis Nabi. Memang dalam bab pertukaran duit ni ada. Dalam syarak kita belajar muamalah kan. Jadi macam mana nak buat? Oh, susah macam ni. Tak susah. Kita dah tunjuk kat dia duit siau. Dia setuju nak beli duit kita. Cakap kat dia, esok saya datang. Awak tukar duit dolar, boleh tak? Saya rasa dia boleh. Sebab kalau RM dengan dolar, tak apa. Dia nak bagi $10,000 pun tak apa. Dia jangan sama mata wang. Bila pertukaran sama mata wang, dan kadang mata wang itu masih menjadi mata wang, masih sah diperlakukan, dia tak boleh berbeza kuantiti sama sekali. Dia kena sama. RM1 RM ditukar dengan 1000 atau RM2 RM, dia jadi riba. Cerita dia haram lah, penindasan mungkin tak ada di situ. Tapi kerana dia adalah hukum syarak, kita kena ikut. Tak ikut jadi riba. Ya. Oh. Jadi boleh aja. Tuan-tuan cakap gitu tak okey, dia kata dia okey je. Saya rasa dia okey. Sebab kalau tak tukar dolar dia jadi, ataupun tak tukar mata wang lain. Kalau pertukaran mata wang sesama mata wang yang sama, dia tak boleh berbeza lah kuantitinya. Tapi kalau lain-lain RM dengan mata wang lain tak apa. Ya. Macam emas dengan perak tak apa, berbeza kuantiti. Tapi kalau emas dengan emas tak boleh. Perak dengan perak tak boleh. Ya. Makanan pun sama juga, makanan. Asal-asal riba makanan ni dalam hutang. Saya pinjam haji gandum 1 kg, saya tak boleh pulang lebih. Kalau saya pulang lebih jadi riba. Sama ke macam duit tadi. Sebab selain daripada orang suka pinjam duit, orang juga pinjam makanan ruji. Betul tak? Lah, kan Piramli dah buat movie dah. Filem apa? Aziz Hatta arwah tu pinjam duit Sudin. Pinjam gandum Sudin kan? Betul tak? Aziz Hatta pinjam gandum Sudin. Sudin tu abang dia kedekut dengan adik sendiri pun nak hentam juga. Dia pinjam 1 gantang, Sudin suruh pulang 2 gantang. Betul tak? Tak boleh, riba. Allah Ta'ala larang riba makanan ruji ni, tadi duit. Makanan ruji dalam hutang, melarat sampai pertukaran pun, jual beli pun tak boleh. Kalau nak jual beli gandum dengan gandum, dia kena sama kuantiti. Sampai tahap macam tu, Allah Ta'ala jaga. Asal riba hutang, tapi melarat sampai kepada jual beli. Kalau nak diikutkan, kadang-kadang dalam bab jual beli tak ada penindasan lah. Kita kata macam tak ada penindasan sebab contohnya saya 3 kilo gandum tak elok. Tukar dengan awak, belilah. Saya beli gandum awak 1 kilo hak elok. Saya hak tak elok, okeylah 3 kilo kan. Awak hak elok 1 kilo. Macam okey, tapi tak okey. Kerana makanan ruji sesama makanan ruji. Gandum dengan gandum, contohnya, dia tak boleh berbeza kuantiti. Sahabat buat macam tu, Nabi larang.
Nabi kata jual dulu gandum hak lama, dapat duit, pergi beli gandum baru. Jangan terus buat pertukaran macam tu. Dia tetap riba. Nampak? Riba jual beli, dia rentetan daripada riba hutang. Allah Ta'ala tengok nak jaga kan. Pasal Allah Ta'ala bijak, kita tak bijak. Ya? Baik. Pasal apa pergi sampai riba tu? Tadi mana? Belum riba dia apa? Ada kaitan saya tepuk tu. Mana tadi? Sembelihan? Bukan sembelihan, berburu dah ni. Pasal apa saya sebut riba? Sebelum riba tadi, nak tutup lah. Apa? Yelah, sebelum duit lama tu. Kat Facebook nama dia Akai duit lama, nama toke tu. Tapi ramai lagi, bukan dia seorang. Bismillah. Sebelum duit lama dia sebut apa? Alah, lupa lari ya. Sebelum riba. Sebelum duit, pandai. Nampak? Jadi iya ke masuk baru? Jadi kita tak pasti ya. Kalau boleh betul lah air masuk baru. Boleh aja kita buat. Lebih baiklah sebab kita tak tahu sama ada dia mati tu kerana air ataupun kerana sembelihan. Takut-takut air masuk dalam paru-paru. Takut-takut. Awak ada tengok paru-paru dia ke? Awak tahu? Dok, apa? Sebaik-baiknya. Ya. Ya. Susah juga kan kalau kita pergi beli ayam yang dah tentu sembelih, tak apa. Ni kita pergi tempat penyembelihan. Kita tengok dia buat kerja. Sembelih lempar air, sembelih lempar air. Tapi ada setengah tempat hak jahat lagi tu. Ni tak jahat lah. Bagi saya tak ada lah jahat kan. Tapi ada tu hak jahat, menipu. Ya, dia bukan buah air. Tapi ada orang kata, ayam ni kalau dia buah air lepas sembelih, dia berat tambah sikit jodoh ke? Betul ke? Tak tahulah kita. Tapi kalau betul, dia dah jadi satu penipuan. Dah tak boleh. Katanya, ayam ni kalau rendam lah air, dia berat sikit. Berbanding yang tidak direndam. Katanya lah, saya tak pastilah, marah peniaga ayam pula kan. Tapi hak jelas-jelasnya tuan-tuan, tapi saya rasa di Indonesia lah, sebelum dia nak jual ayam tu, dia pam dulu ayam tu. Pam angin. Bagi kembang lah ayam tu. Betul lah. Saya dah tengok dekat YouTube apa. Dia orang rakam sembunyi-sembunyi. Sebelum ayam tu dijual, ayam jual atas meja kan, bawah ni dia pam dulu. Pam. Macam-macam niaga. Okey? Jadi Allah Ta'ala kata wa ma akala sab'u illa ma zakaitum, ya. Haiwan buas dia bunuh, termasuk anjing yang tak terlatih jadi tadi juga boleh kita makan dengan syarat sembelih dulu, ya. Of course lah kalau haiwan buas yang lain seperti rimau, ya, serigala dan seumpamanya. Wa ma zubiha 'ala nusub, apa-apa disembelih di atas batu yang ni untuk Tuhan selain Allah. Dalam konteks tadilah, hak awal tadi. Wa ma uhilla li ghairillah bi. Kemudian 10 lah perkara Allah Ta'ala sebut, dan kita telah menghabiskannya insya-Allah Ta'ala. Next kuliah nanti kita masuk pula benda-benda yang dilarang dimakan menerusi ataupun melalui teks-teks Rasulullah SAW. Pasal ayat Quran dia limited. Ini saja ayatnya. Mungkin kalau ada ayat yang lain dia berkisar tentang perkara yang sama. 10 larangan itulah. Tapi kalau hadis Nabi dia lebih luas. Di mana Nabi mengajar kepada kita bentuk-bentuk makanan yang kita tidak boleh makan secara spesifik. Sebenarnya tidak banyak juga, tapi adalah yang disebut Nabi, yang akan kita baca satu persatu insya-Allah Taala. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tembak dengan senjata senapang. dan sembelih. Okey, berbut aja. Bagi anak minum, bismillah. Okey, berburu dengan senapang. Sebenarnya berburu dengan senapang ni ulama khilaf. Sebahagian tidak membenarkan kerana katanya senapang ni dia tak tajam lah. Kerana syarat berburu dia mesti tajam. Ya. Idza ramaita bil mi'radi fa khazaqa fakul. Nabi kata bila kamu lempar senjata tajam kamu itu, lembing, tombak atau seumpamanya, bila dia melukakan, maka kamu makan. Fa in asaba bi ardihi fala ta'kul. Bila kamu lempar kena bahagian yang tak tajam, bahagian tumpul, bahagian ulu, tepi atau seumpamanya, maka jangan kamu makan. Jadi syarat berburu ni dia mesti dengan senjata tajam.
Yang melukakan lantas dia mati. Melainkan anjing buruan saja tak apa. Tapi kalau senjata dia mesti tajam. Dan sepakat para ulama, umpama kata Al-Imam Ibn Qudamah, kita boleh berburu ataupun yang dibenarkan berburu dengan kullu syai'in lahu haddun, benda yang tajam. Dan kata ulama lain, umpama as-san'ani, tak harus atau tidak boleh kita berburu dengan al-misqal. Misqal ni benda-benda yang tumpul. Lastik, bom, kena batu tumpul. Ataupun lempar atau apa-apalah, janji tumpul. So aja pasal apa sebagai ulama kata senapang atau pistol atau tembakan ni tak boleh, kerana dia kata peluru tu tumpul. Orang Arab panggil bundukiyah, betul tak? Tumpul ke tajam? Tumpul, maka dia kata tak boleh. Tapi sebagai lain kata boleh. Pertama kerana ia tetap melukakan, betul tak? Senapang luka ke tak luka? Ke tak luka? Terah tembok sekali, luka. Yang kedua, walaupun dia tidak tajam, tapi dia laju sehingga membunuh dan melukakan tadi. Dia luka juga dan dia laju. Kelajuan dia tu macam tajam lah. Ya. Dan saya lihat fatwa-fatwa semasa, termasuk negara kita lah yang dikeluarkan macam mufti wilayah dulu, dia kata harus berburu dengan senapang. Ya. Kalau kata tak boleh tu biasa ulama-ulama dulu lah. Tapi ada je ulama dulu yang membenarkan. Macam Ibn Abidin dalam Hasyad, dia kata boleh senapang-senapang. Pasal 100-200 tahun dulu senapang dah ada. Ya. Al-Imam Darbir juga membenarkan. Ibnu Nujaim ni kontek-kontek hak lewat hak dulu sikit, hak klasik. Dia kata boleh aja. Ya. Hak hari ni memang boleh. Ya. Saya tak tengoklah fatwa-fatwa yang lain, tapi Dr. Zul mufti wilayah kata boleh. Setelah dia buat semakan apa semua, ada khilaf, ulama kata tak boleh, ada yang kata boleh. Tapi kita boleh kata yang praktikal lah pada hari ini, berburu dengan senapang dibolehkan. Kerana dia tetap membunuh, dia juga melukakan, seumpama dengan alat-alat senjata tajam yang lain. Boleh saja insya-Allah taala. Walaupun dia matilah, cerita dia ni kalau kita tembak dia tak mati dan sembelih, tak lain cerita. Cerita dia ni kita tembak dia mati, boleh makan insya-Allah. Ya. Boleh. Haji ada senapang? Lupa dah senapang dia. Haji ada telefon kan? Smartphone. Semua orang ada smartphone sekarang ni. Tekan je. Hukum berburu dengan senapang. Tok naik fatwa. Mula-mula sekali fatwa mufti wilayah lah, Dr. Zul Al-Bakri. Kemudian keluarlah fatwa-fatwa yang lain lah. Saya pun dah lama tak tengok, tapi saya tahulah fatwa tu ada ya. Buku mazhab Syafi'i yang agak latest macam Fathul Mu'in juga sama, dia kata boleh. Fathul Mu'in ni antara buku ringkas tapi standard dalam mazhab Syafi'i. Favorite Nusantara ni ialah buku Fathul Mu'in lah. Biasa belajar di ma'had, di pondok-pondok ya. Di surau pun sesuai belajar buku tu. Tapi buku tu buku mazhab Syafi'i yang perlu disaring jugalah dalam setengah-setengah keadaan lah dengan fatwa semasa lah. Sebab dia termasuklah buku klasik juga tu. Fiqh ni tuan-tuan, kalau kita baca buku klasik, dia kena saring dengan semasa. Ya, kena saring. Kalau tak saring, nanti ada setengah-setengah isu dia kelam kabut sikit. Ya. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan setakat itu dulu. Ada yang tanya lagi? Tak ada pukul lapar dah ya. Aku Al-Qazak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih tafarah dan surah Al-As.